Saudara-saudara sekalian, ini kenyataan terkini Datu Sri Anwar Ibrahim berkait dengan kenyataan Akmal Saleh menyelar menteri sebagai bodoh. Anwar Ibrahim kata, kenyataan Akmal itu bukan konteks yang betul bagi kerajaan perpaduan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Datu Sri Anwar Ibrahim menegaskan gelaran Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Saleh terhadap Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Engkorming bukan konteks yang betul bagi kerajaan perpaduan. Perdana Menteri berkata beliau tidak akan melayan kenyataan Akmal yang menggelar Korming sebagai bodoh dan menjadi punca keadaan ekonomi lemah. Kata Anwar Ibrahim, saya tidak melayan kenyataan seperti itu. Pada pikiran saya, ia bukan konteks yang betul bagi kerajaan perpaduan kita. Kita harus bekerja sama, kata Anwar Ibrahim. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata demikian kepada media selepas merasmikan Konvensyen Antarabangsa dan Majlis Sambutan Kelahiran Dr. Ambedkar ke-133 tahun di Pusat Konvensyen Ideal IDCC di Shah Alam hari ini. Terdahulu, Akmal Saleh yang juga Exco Kerajaan Negeri Melaka berkata, ketika zaman pentadbiran Datu Sri Najib Razak, ekonomi tetap naik dan baik walaupun ada kempen boikot dilakukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau berkata, ekonomi negara menjadi teruk sebab ada menteri yang macam Korming. Akmal berkata demikian selepas pemimpin DAP itu membuat kenyataan bahawa akibat boikot yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggung jawab, pekerja-pekerja terpaksa menanggung sengsara. Sebelum ini, Akmal melancarkan boikot kepada Kekemat selepas pasaraya serba neka itu menjual stoking tertera kalimah Allah. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen tentang isu ini ialah mereka bertanya kepada Akmal, beranikah Akmal menyelar Menteri UMNO yang tidak confirm dengan gelaran seperti ini juga? Kata netizen, khususnya penyokong DAP dan penyokong Pakatan Harapan, yang mana sebenarnya kurang bersetuju dengan apa yang berlaku. Mereka kata, dalam senarai menteri-menteri UMNO sebelum ini, sama ada dalam kerajaan perpaduan maupun kerajaan-kerajaan yang terdahulu, ada juga menteri-menteri yang cap ayam, kata mereka. Beranikah Akmal menyelar menteri-menteri itu kalau daripada parti sendiri, kata mereka. Tapi bagaimanapun kita bersyukur kerana mempunyai Perdana Menteri yang cool, yang steady, yang tidak melayan kenyataan-kenyataan tidak bermanfaat seperti itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan paling mengejutkan dan menggemparkan seluruh Malaysia. Apabila kediaman timbalan menteri musnah dalam satu kebakaran. Siapakah timbalan menteri yang mengalami musibah besar ini? Kediaman timbalan menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala di Kampung Pak Umur Bario, musnah dalam kebakaran semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Abdul Rahman berkata, kejadian itu berlaku pada jam 1.10 pagi dan pihaknya menerima panggilan pada jam 1.40 pagi. Beliau berkata lokasi kejadian itu terlalu jauh di kawasan tanah tinggi di utara Sarawak yang berhadapan dekatan sempadan Malaysia-Indonesia iaitu 460 km dari Marudi. Jarak dari Balai Bomba dan Penyelamat Marudi ke lokasi mengambil masa 20 jam laluan darat dan menggunakan jalan balak untuk sampai ke lokasi kejadian. Namun masa perjalanan juga bergantung dengan keadaan cuaca. Justru tindakan awal oleh penduduk kampung, polis dan pasukan bomba sukarela PBS serta dibantu oleh 21 anggota Tentera Darat Malaysia TDM berusaha untuk mengawal dan memadam kebakaran, namun kediaman itu terbakar sepenuhnya
dan tiada yang dapat diselamatkan, katanya dalam kenyataan hari ini. Khairuddin berkata, 6 penghuni rumah itu termasuk Gerawat berjaya menyelamatkan diri tanpa sebarang kecederaan. Menurutnya, berikutan lokasi kejadian terlalu jauh, pasukan penyiasat kebakaran menggunakan helikopter Mi-171 milik JBPM untuk membuat pemeriksaan serta mengenal pasti punca kejadian. Setibanya di lokasi kejadian didapati rumah persendirian struktur tidak kekal dengan panjang 25 meter dan lebar 40 meter musnah sepenuhnya, katanya. Sementara itu, jurucakap Sel Operasi Media Markas Pemerintahan Media Medan Timur Tentera Darat berkata, 20 anggota Batalion ke-6 Regimen Sempadan yang sedang melaksanakan ops jaga kawan di Bario diatur gerak bagi membantu memadam kebakaran rumah itu. Menurutnya, bantuan itu dihulurkan sejurus. Pihaknya menerima panggilan daripada ketua kampung pada jam 2 pagi. Sejurus menerima panggilan itu, seorang pegawai bersama 20 anggota lain pangkat diatur gerakan ke tempat kejadian yang terletak 10 km dari pos Bario. Pada jam 5.30, anggota TDM bersama pasukan bombas sukarela dan penduduk setempat berjaya memadamkan kebakaran itu, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen kata ini tindakan paling tidak boleh dihadam. Ada netizen kata ini tindakan yang betul-betul melanggar hak asasi manusia. Ini apabila 3 orang telah ditahan kerana didakwa ugut pelanggan McDonald di Kuantan. Wow, bayangkan apa yang berlaku. Ramai yang mengatakan menahan 3 apabila ugutan pelanggan McDonald di Kuantan. Ini ceritanya. Polis telah menahan 3 lelaki tempatan termasuk seorang anggota tentera kerana didakwa melakukan provokasi dan ugutan terhadap pelanggan di sebuah restoran makanan segera McDonald's di Sungai Isap, Kuantan di Pahang. Menurut laporan China Press yang memetik sumber polis, tangkapan tersebut dibuat pada Sabtu sekitar jam 3.30 petang, membabitkan seorang jurujual kereta berusia 33 tahun yang mempunyai rekod jenayah membabitkan dadah. Manakala seorang lagi merupakan seorang kerani bank berusia 33 tahun dan seorang anggota tentera berusia 27 tahun yang berkhidmat di Kelantan. Menurut laporan tersebut, pihak polis turut merampas sebuah kereta Honda, sebuah truk dan alat kawalan jauh. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Muhammad Zari Wan Busu dipetik Cosmo Online berkata, pihaknya giat mengesan suspek segera. Selepas laporan polis dibuat seorang lelaki berumur 40 tahun. Katanya berdasarkan laporan polis, dalam kejadian kira-kira pukul 10.25 malam itu, beberapa lelaki yang sedang berkempen memboikot restoran McDonald telah memanggil pengadu dan mengeluarkan kata-kata kasar serta melakukan provokasi terhadap pengadu. Inilah yang dikatakan oleh netizen sebagai melanggar hak asasi manusia. Mereka kata, siapapun nak makan di restoran McDonald itu tak boleh sama sekali dipaksa, diprovokasi, atau dihalang untuk makan di McDonald. Kata netizen, kalau nak boikot, boikotlah secara diri sendiri. Janganlah memaksa orang lain untuk tidak makan di sana, kata mereka. Kerana itu hak orang lain. Kalau nak memboikot, boikotlah secara peribadi, kata beberapa netizen. Yang mengejutkan kita ialah lelaki ini yang berkempen memboikot restoran McDonald, memanggil pengadu dan mengeluarkan kata-kata sesat serta melakukan provokasi terhadap pengadu. Pengadu cuba menghindari mereka dengan masuk kembali ke dalam premis McDonald. Namun, selepas keluar untuk pulang ke rumah, kumpulan lelaki itu sekali lagi melakukan provokasi terhadap pengadu. Wah, tak puas hati lagi lah.
Kenapa lah ada orang macam ni kan? Orang nak makan di McDonald's itu pilihan dialah. Yang Anda nak boikot itu pun pilihan Anda. Dua-dua ada pilihan, dua-dua ada kepentingan, dua-dua ada pendapat masing-masing yang berbeza. Menurut laporan ini lagi, ketiap pengadu hampiri kumpulan lelaki berkenan. Salah seorang daripadanya mencapai topi keledar lalu diberi kepada kawannya dan lelaki itu ugut. Akan pukul pengadu, namun situasi itu dileraikan isteri pengadu katanya. Menurut Wan Muhammad Zahari, pengadu kemudiannya datang ke balai polis bagi membuat laporan dan kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Katanya pada masa ini pihak polis telah merakam percakapan pengadu dan saksi sedang melakukan semakan kamera litar tertutup di premis berkenan. Nasib baiklah ada kamera litar tertutup. Saya yakin di setiap premis McDonald mempunyai kamera tertutup, litar tertutup yang pastinya merakam kejadian itu. Jadi, secara tidak langsung juga kita akan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Jelasnya lagi, berdasarkan siasatan awal, modus operandi suspek adalah mengugut, memukul pengadu dengan topi keledar. Disebabkan pengadu masuk untuk makan di premis McDonald. China Press melaporkan bahwa istri pengadu telah campur tangan dan memujuknya untuk melaporkan kejadian itu kepada polis. Di bawah Seksyen 506, ugutan bunuh boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Kotaro Minami kata, ini samsing tai kucing nak ugut-ugut orang. Ini bukan yang betul-betul nak sokong orang, tapi hanya puak pembuli yang cuba ambil kesempatan nak bully orang lain. Ada lagi yang kata, Brown Falcon kata, apalah teruknya sangat ini boleh berlaku. Yang lebih mengejutkan lagi pula, ada suspek yang mempunyai rekod yang lampau. Anak JB kata, boikot secara memaksa dengan apa ugutan, apalah dah jadi kata mereka. Boikot tu pilihan, bukannya ugutan. Tok Mudim kata, wow, sampai ugut nak pukul takutnya. Tangkap saja pemboikot yang melampau itu, kasih hukuman maksimum kata Tok Mudim supaya jadi hukuman pengajaran kepada rakyat Malaysia supaya tak melampau dalam memboikot. Anda nak boikot, kata mereka, boikotlah, tapi itu pendapat dan keputusan sendiri. Jangan paksa orang lain, kata mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.